أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وقال مقبلوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وعلمنا تأويل. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وتقبل منا عملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, jawatan kuasa, pentadbir masjid, seterusnya yang saya kasih tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu pada malam ini. Kita dapat bersama pada malam ini. Walaupun tak ramai, tapi kita meneruskan legasi ataupun izzahnya rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian, masih lagi kita membicarakan surah yang ke-81, iaitu surah Takwir, juzuk yang ke-30. Pada malam ini kita menyambung lagi pada ayat yang ke-27, 26, 27. Tapi terlebih dahulu, marilah kita sama-sama berniat i'tikaf, duduk di dalam masjid ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku duduk i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian, surah Takwir ini mengandungi 29 ayat, di mana di dalam surah Takwir ini menceritakan akan perihal harinya kiamat. Bagaimana berlakunya kiamat, Allah SWT cerita daripada ayat pertama hingga ke ayat yang ke-6. Kemudian Allah cerita lagi peringkat yang kedua. Tadi peringkat yang pertama. Peringkat pertama apa? Allah jadikan matahari itu tak lagi bersinar. Bintang-bintang telah saling berlanggar. Manusia, haiwan duduk satu tempat. Bukit dah jadi rata. Hari ni ramai orang takut, tuan. Saya 2-3 hari ni berulang KL Semban. Takut datangnya batu dari langit. Batu dari langit ni bahaya kan. Boleh trauma kehidupan. Itu mujur. Kalau tak, qalu lah. Tapi bila Allah SWT langgar bintang-bintang, berlaku kehancuran, gunung ganang telah jadi rata,
laut telah mengeluarkan buih-buihan, maka kata Allah SWT, itu baru tanda pertama. Tanda pertama. 6 ayat pertama tu cerita tentang tanda pertama berlakunya kiamat. Kemudian Allah SWT cerita lagi tanda yang kedua. Tanda kedua hari kiamat, iaitu bila makhluk Allah SWT ni, manusia, dibangkitkan. Baru percaya, ada rupanya kiamat ni. Kan? Sebab kita tak pergi lagi ke hari kiamat, sebab tu kita tak percaya, kita tak menyangka. Tapi bila dah dimatikan oleh Allah, bangkitkan semula, waktu itu barulah kita rasa, ini rupanya kiamat. Kan? Bila Allah Taala kata wa idzan nufusu zuwijat, bila dipanggil apa, bila nafas ataupun nyawa dikahwinkan. Kahwinkan dengan apa ni? Nyawa ni bila duduk dalam jasad barulah menjadi, ada nyawa, tak ada jasad. Orang panggil apa? Roh. Ada jasad, tak ada nyawa, orang panggil apa? Mayat. Bila ada jasad, ada nyawa, disatukan, maka barulah dinamakan kehidupan. Kehidupan makhluk. Kan? Bila roh ini dipertemukan dengan jasad, maka hidup kembali, maka pada ketika itu kita akan nampak bagaimana janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hari kiamat. Kemudian Allah cerita lagi pada frasa ataupun pada bab yang seterusnya, itu ayat 15 hingga ke 21. Bagaimana Allah SWT menyangkal dakwaan bahawasanya Al-Quran itu adalah bawakan daripada syaitan yang direjam. Al-Quran yang kita panggil kalamullah, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, itu hanyalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada kita. Menyangkal dakwaan bahawa ini syaitan punya, bukan. Ini bukan kalam yang dibawa oleh syaitan. Kemudian Allah Taala sebut dalam ayat, dalam bahagian yang keempat dalam surah ini, iaitu pada ayat 22 hinggalah ke 25, iaitu bila mana bangsa Arab ataupun orang kafir Mekah ketika itu menggelak baginda Rasulullah SAW ni orang gila. Orang gila. Sebab apa? Sebab mereka tak percaya kalaulah Rasulullah itu, Muhammad itu adalah pesuruh Allah, kenapa tak macam malaikat? Kan? Perlu baik kalau nak hantar pesuruh Allah ni bukan daripada manusia, mesti daripada golongan malaikat yang tak pernah buat dosa. Kan? Maka Allah bagi penerangan bahawasanya Muhammad, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang gila. Dan Nabi dituduh orang gila, dapat wahyu 5 ayat pertama suratul Alaq. Kan, turun bagi tahu, semalam Jibril datang jumpa aku, Jibril sampaikan 5 wahyu Allah SWT ini. Apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Kan, 5 ayat ni. 5 wahyu yang pertama diturunkan pada baginda Rasulullah SAW. Tanya, mana kau dapat Muhammad? Mana kau dapat? Aku naik Gua Hira. Kan, naik Gua Hira. Kan, orang kata betul tak Muhammad ni? Tahyo tak tidak. Takkanlah dia sampai nak pergi nyuruk-nyuruk pula, lepas tu dakwa pula bahawasanya dia dapat wahyu. Kan? Sedemikian. Sebab apa? Sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan siapa-siapa pada kalangan bangsa Arab, bukan siapa-siapa.
Kan? Maka orang Arab payah nak terima. Kafir Quraisy ni payah nak terima. Betul ke Muhammad? Kan? Selepas 5 ayat pertama turun, kan, ni daripada segi penurunan Al-Quran, nuzul Quran. Okay? Bila 5 ayat pertama ni turun, hampir bulan Rasulullah tidak menerima kunjungan daripada Sayyidina Jibril alaihi salam. Kan 5, bila dah dapat lama ni, memang masyarakat Arab tanya, Muhammad tak ada lagi ke? Mana lagi wahyu? Tak dapat lagi ke wahyu Allah Taala? Kan? Sebab wahyu itu tidak direka-reka oleh Muhammad, oleh Nabi kita, bukan direka-reka. Maka setelah lama Jibril tak datang, Jibril datang kembali dengan bawa wahyu yang baru, iaitu surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu nak tahu surah Ad-Duha dia menggembirakan semula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi dah rasa down. Nabi dah down. Bila orang herdik dia, bila orang kata baginda Nabi ni gila, bila orang kata Nabi ni tahyur atau tidak, maka moral Nabi, baginda Nabi SAW tu turun. Maka Allah datangkan wahyu untuk naikkan semula moral Nabi. Berkata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat esok lebih baik kehidupan engkau daripada kehidupan pertama engkau, iaitu di dunia. Bayang tuan, Allah janji. Kan, sebab itu kita jangan copek down kalau orang orang herdik kita, orang hina kita. Kan? Okey, maka kita sambung pada bahagian yang kelima, iaitu ayat 26 sehingga ke 29 yang kita akan baca pada hari ini. Bila Allah dah cerita semua kebenaran hari kiamat, kebangkitan, wahyu Allah SWT, bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah kata pada ayat yang terakhir pada fasa yang keempat tadi, iaitu ayat 26, fa aina tadhhabun, ke mana kau nak lari? Aku dah tunjukkanlah, kata Allah SWT, aku tunjukkan hari kiamat besok berlaku cania. Besok kau dibangkitkan jadi cania. Al-Quran yang kau kata ni kalam, bukan kalam yang mu'jiz, kalam Allah SWT. Aku katakan Al-Quran itulah dia kalam yang mu'jiz, yang terjaga. Kemudian ada yang menggelar bahawa Nabi Muhammad SAW ni orang yang gila. Kau nak percaya kau orang gila, maka Allah tolak dakwaan tersebut dengan bahawa menyangkal bahawasanya baginda Nabi Muhammad SAW itu memang betul-betul pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana kau nak lagi? Aku dah tunjuk pengakhiran dunia ini ialah hari akhirat. Aku dah tunjuk, aku dah bagi tahu bahawa siapa yang tak baik di dunia ini, maka hari akhirat besok akan ditunjukkan dosa-dosa dia. Kan? Kita nanti akan ditunjuk dosa-dosa kita, tak semayang kita, tak puasa kita, semua ditunjuklah. Kan? Okey. Maka Allah SWT berkata, in huwa illa zikrun lil alamin. Dan tidak lain Al-Quran itu hanyalah peringatan bagi sekalian alam. Ya. Maka inilah adalah ayat yang terpenting dalam surah Takwir ini. Ya, bila mana Allah SWT bertanya, ya, maka Allah SWT sebut peringatan kepada sekalian alam. Kan, bila disebut zikrun, illa zikrun, peringatan. Okay, peringatan ni datang untuk orang yang tahu ke untuk orang yang tak tahu? Peringatan diingatkan supaya tuan-tuan yang masuk ke dalam masjid menyailenkan, tu bahasa Melayu tak tahulah, bahasa Melayu campur orang putih, memasang mood senyap
pada telefon masing-masing. Setiap kali nak semayang kan, imam kata luruskan saf. Sekarang ni tak pek lagi, dah nak dapatkan saf, luruhilah kan, luruskan saf kan. Benda tu well known tak? Kita datang masjid, well known tak kita? Ma'ruf tak kita? Kalau semayang ada saf pertama, saf kedua, saf ketiga, dia mesti macam tu turutannya. Tak boleh imam kat depan mula saf ketiga, siapa lambat datang depan. Ada ke? Tak ada. Dia mesti mula depan dulu, baru sambung nyambung sampai ke belakang kan. Tak perlu imam kata siapa yang lambat semayang kat belakang, siapa yang cepat semayang kat depan. Perlu tak imam ingatkan? Tak perlu dah, benda tu well known. Tapi Allah kata zikrun in huwa illa zikrun. Al-Quran itu didatangkan untuk menjadikan peringatan. Maka kalau nak kata peringatan, orang kafir ni dia beriman tak dengan Allah SWT? Tu tanda orang kafir ni beriman tak dengan Allah. Ada yang bertanya, kalau begitu peringatan tu untuk orang Islam, kenapa pula peringatan tu dikatakan untuk orang kafir? Sebab naluri manusia memang memerlukan Tuhan kan. Tak kira lah dia kata saya ni tak ada agama, saya ateis. Tak. Naluri manusia memerlukan Tuhan. Cuma kepercayaan Tuhan kita itu berbeza-beza. Sebab apa? Sebab tak faham, sebab tak ambil peringatan. Beruntunglah kita sebab kita ambil peringatan. Apa peringatannya? La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang kepada kalimah la ilaha illallah. Sebab itu kita baca dalam solat. Kan? Kita persaksikan kalau orang bersumpahkan janingan, maka kami. Cuba kalau bersumpah tak angkat tangan. Ambil tegak ya, maka kami rakyat Malaysia. Agak-agak nampak pelik tak? Pelik. Dengan angkat tangan je ni, tegak badan, kan? Sama juga kita dalam solat. Bila kita angkat jari kita ni, bila mana kita menyebut kalimah illallah kan, la ilaha, tiada Tuhan, la ilaha illallah. Kita sebut dalam tahiyat tu, asyhadu an la ilaha illallah kan. Sebab itu bila orang nak convert to Muslim, dia suruh angkat tangan kan. Dia tak suruh macam ni. Kalau pengangkap macam mana? Pengangkap dia 3 ke 2? Siapa cikgu kan? Saya lupa dulu 2 ke 3? 3. Oh, Sri Kanda 2. Ada sebab kan. Kalau askarnya, polisnya dia tabik macam ni. Dia lain. Kan, kalau kono apa, tentera Nazi dia tak tabik macam ni, dia buat macam ni. Kan? Itu tanda lah. Kan, kalau kata kita tak buat, jadi kena buat. Sebab tu angkat macam ni. Sebab dalam solat pun kita mengangkat la ilaha illallah. Kalau tak angkat, tak sah ke semayang? Sah tak semayang kalau tak angkat? Tak sah bang. Benda tu sunat. Kan? Sah semayang dia kalau tak angkat. Dia tak terlupa dia. Alamak, lupa. Tak apa, biarlah dia lupa, biar. Sah, tapi sunat untuk angkat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu dikatakan peringatan untuk alam. Sekian alam, satu alam kehidupan. Maknanya setiap kejadian pasti ada yang menjadikan. Cuma bagaimana kita menakul, orang bahasa kan, bagaimana kita menterjemah
pemahaman kita yang menjadikan diri kita. Ya, kalau kita sebagai orang Islam, kita percayalah yang menjadikan kita tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau yang tak ada agama ni, kan dia kata datang pada buruk, kan buruk pandai berjalan sikit terus jadi orang. Saya taklah saya buruk, orang tu lah kot. Dia buruk kan teori Charles Darwin kan. Kan dia kata manusia ni datang pada buruk. Kan? Okey. Jadi ya, sebagaimana ya, penduduk alam ini, siapa yang ditaklifkan untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah sebut secara jelas dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan golongan jin dan juga golongan manusia itu melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya'budun, menjadi hamba-Ku yang taat pada ketuanya, pada tuannya. Hamba kan, hamba ni bukan boleh kan, selagi mana tuannya kata tak boleh makan, dia tak boleh makan. Macam itulah kita, selagi mana kita dikatakan haram untuk minum arak, haram lah. Walaupun bagaimana kita ubah arak itu tetap haram. Kan bab makanan saja dengan bab makanan tuan-tuan. Dia ada yang arak ni diubah. Kan? Ya. Kalau orang-orang Chinese kan, Chinese dia suka reneh, bahasa kita reneh. Dia panggil apa ya? Reneh ni kukuh. Kukuh. Kan? Dia suka mengukui. Kan? Tapi kalau kita kukus, kita guna air biasa je. Kukus pau, kukuh apa lagi? Kuih lopek. Kita guna air biasa je. Kan? Tapi orang-orang Chinese ni, dia akan campur dengan akar kayu dan juga sedikit kalau samsu orang Cina dia suka minum samsu. Kalau orang India dia minum toddy. Kan dua-dua ni arak, nama yang berbeza. Arak ni ada 16 jenis. Kita nak terjemah 16 jenis ni panjang tuan-tuan. Dia ada brandy, toddy, samsu ni semua bawah-bawah. Dia ada white wine, tequila, nama putih, banyak-banyak nama putih. Salah satu lagi dah koktail lah. Koktail tu disampur. Tapi kita kalau koktail ni kat hotel kita panggil buah-buah campur tu. Jadi dia akan masak, contoh ayam. Dia akan kukuh ayam ni, dia letak sikit samsu dalam tu. Okey, supaya tekstur ayam tu dia kekal. Dia tak tuang arak tu atas ayam tuan. Dia cuma dia panaskan, wap kono pada ayam. Boleh tak makan ayam? Boleh tak makan ayam? Sebab apa? Kan? Dulu ada chef terkenal kan, dia kata dia dah terpeluap, dah tak jadi apa-apa lah. Kan chef tu kan terkenal. Dia kata kat hotel memang pakai white wine ni masuk dalam ni, tapi bila masak dia akan jadi pam-pam terpeluap, arak tu keluar. Kan? Sebab tu tuan-tuan, bab makan, Allah kata tadi, kita ni nak jadi hamba, selagi mana Allah kata arak itu haram lah, babi itu haram lah. Janganlah kata apa, kan, ditukar. Babi ni haram, dia ambil gen babi ni masuk dalam kambing, hidup pula. Macam mana tuan-tuan? Itu macam mana pula? Beef yang berupa beef, pig ni. Dia ada ada satu kambing baby ni, dia panggil
Dia panggil apa? Kalau seladang campur dengan lembu, dia panggil selembu, dia panggil apa tu? Nah, dia dikacuk kan tu, okey, dikacuk, kan? Jadi kambing, berbulu kambing tapi bentuk badannya macam macam pig ni. Kan? Dia ada satu baby tapi tak popular sangat. Belum popular sangat. Okey. Jadi cara kan ulama kata satu-satu bondo yang datang daripada benda yang diperanakkan daripada benda yang haram, dia akan jadi haram. Okay. Anjing lahirkan itik. Walaupun anjing ni melahirkan itik tadi, walaupun itik, tapi sebab datang pada anjing, itik tadi tetap haram bagi kita. Tapi mustahil lah, benda tu mustahil. Kan? Walaupun itik bertelur yang mengeramnya ayam, tapi tetap keluar anak itik, dia tak keluar anak ayam kan. Saya baru tahu tuan-tuan, nanti orang tua datang kata, Ustaz, tahu tak telur itik ni dia nak jadi itik, ayam yang kena mengeramkan. Haji, yo haji, sebab tu lagu tu disebut itik bertelur, ayam mengeram, dia kata. Kan? Bila saya tanya orang lama lagi, dia kata betul Ustaz, dia kata. Saya punya butuh. Kan ingatkan itik ni jadi mengeram kan, macam ayam punya tak. Yang mengeram tu ayam. Okey. Ya, jadi di dalam alam ini, maka manusia dan jin itulah yang diberikan peringatan. Kita diperingatkan bahawasanya akan datang satu saat, iaitu hari kiamat. Nak selamat, berpegang kepada Al-Quran. Peganglah kepada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peringatan Al-Quran itu bagi siapa? Dia cakap tu, liman sya'a minkum ayyastaqim. Okey, Al-Quran tadi sebagai satu peringatan bagi siapa? Bagi di antara kamu yang mahu menempuh jalan yang lurus. Okey, perkataan perkataan yastaqimu tu, dalam ayatnya yastaqima, asal daripada perkataan qawama. Okey, qawama iaitu berdiri tegak, kum, berdiri tegak. Okey, jadi nak tunjuk jalan yang lurus ialah jalan yang tegak, jalan yang benar. Yang mahu mendapatkan jalan yang sebenar itu ialah orang yang mahu mendapat manfaat daripadanya. Maka kalimah sya'a tadi liman sya'a, asal dari perkataan syai'an, iaitu benda. Satu kalimah yang mahu, untuk mahu, iaitu uridu. Arada. Dalam bahasa Arab, kalau dalam keadaan sya'a tu hendak, perkataan lain kan hendak ini ialah arada, juga hendak. Apa beza sya'a dengan arada? Orang Arab dia bahas, apa beza hendak dengan menggunakan kalimah sya'a dengan hendak menggunakan arada. Sebab itu bila diterjemah, okey, kalau sya'a ialah dia memang hendak, memang nak sangat, memang nak sungguh-sungguh, bukan main-main. Tapi kalau menggunakan perkataan arada, belum tentu lagi dia nak sungguh-sungguh. Contohnya apa? Aku nak bertaubat, tapi belum lagi bertaubat. Aku nak bertaubat, hendak kan? Tapi belum tentu dia nak bertaubat.
Sebab itu digunakan di sini ialah sya'a, orang yang mahu, yang hendak. Al-Quran ni bagi orang yang hendak ambil pengajaran daripadanya. Orang yang tak nak, dia akan buat alasan, nantilah, mana ada dalam Quran suruh tutup aurat? Tak ada. Mana ada dalam Quran ni cakap pasal riba? Kan? Ya, ada orang kan? Ya. Allah kata apa? Wa halallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Ya, Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Okey, riba ni satu benda, kalau jual beli yang Allah halalkan ni adalah jual beli yang ada pada kita lah. Ada pada kita. Ya, adanya tukaran. Kita bayar dengan sesuatu, kita mendapat dengan sesuatu. Bayar tak dapat dari situ. Kalau tipu lah semua. Bayar tapi tak dapat. Tu bukan nama jual beli lagi lah. Okey. Jadi ada orang dia tak percaya. Bukan. Al-Quran bukan begitu. Tak mudah-mudah begitu. Kan? Allah kata apa 2 kali dalam Quran kan? Siapa yang tidak berpegang kepada hukum Allah SWT, dia adalah orang yang kafir, dia adalah orang yang kufur. Kufur kalau tak nak berpegang kepada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, jelas. Tapi ada orang kata nanti dulu, hak ini kan tinggal dulu, hak ni kena buat. Tak, kita kena buat sekali. Kan? Bila Allah kata jaga aurat, tutup aurat, tutuplah aurat. Bukan ada lagi nantilah dulu. Nantilah. Tak puas lagi nak main bola sepak dengan seluar pendek, tak puas lagi. Sok dah tua pakailah. Kalau sompek tua, kan? Kalau tak sompek tua, macam mana? Sebab apa? Sebab kita menanggung ni sebab kita yakin kita hidup lama. Kan? Ada orang pernah saya beberapa anak karya saya dulu. Dia dapat panggilan untuk buat haji. Suami isteri. Akhirnya isteri dia tanya kepada saya, dia kata, tolong nasihat suami saya. Sebab apa suami saya kata dia tak nak pergi haji, dia belum bersedia. Habis macam mana? Suami puan tak bagi ke puan pergi? Bagi. Dia tak ada masalah, saya nak pergilah. Tapi untuk dia pergi, dia kata nanti dulu. Akan panggil, bang, kenapa abang tak nak pergi haji bang? Orang pergi haji ni menunggu sampai kadang-kadang sampai mati pun tak dapat pergi haji. Abang dah dapat, tolak pula. Sabar Ustaz, saya balik haji, kalau pergi haji saya tak puas lagi. Apa yang abang tak puas? Saya tak puas lagi nak main bola dengan seluar pendek. Saya tak puas lagi nak duduk kat kedai kopi. Dia kata itu. Kan? Sebab dia beranggapan balik haji ni kena jadi baik lah. Orang pergi haji, kalau balik semua perangai macam dulu tuan, haji itu boleh tahulah dekat kat mana. Pergi haji, balik masih berubah kepada yang lebih baik. Itu dipanggil dia mendapat haji yang mabrur. Tapi janganlah kita beritahu kat dia kan, kau ni tak berubah pergi haji. Ustaz kata kau ni haji, kau haji yang mabrur, dia kata. Yalah, sebagai peringatan bagi kita. Kan? Sebab tu orang balik haji, apa dia berubah? Daripada tak pakai lobai, dia pakai lobai. Kan? Daripada semayang tak pakai jubah, pakai jubah. Sebab itu adalah perubahan orang yang mendapat haji yang terbaik. Okey, jadi Allah kata di sini sya'a, yang mahu. Orang yang tak mahu, dia akan buat apa sahaja untuk menolak akan kebenaran Al-Quran. Daripada kalangan kamu, ayyastaqim. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasihkan, kalau kita mahu berubah, kita jangan berdolak dalih. Contohnya apa? Kalaulah dan pandai baca Quran, kalaulah dan tahu tafsir Quran, kita
gomar menggunakan perkataan kalau, tapi tak berusaha. Kita tak pandai baca Quran, tapi tak berusaha nak mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita tak tahu tafsir Al-Quran, tapi kita tak nak pergi belajar tafsiran Al-Quran. Ya, maka kita tak masuk lagi sya'a tadi, yang berkehendak tadi. Orang yang berkehendak, dia tak faham Quran, pergi belajar. Dia tak tahu solat, dia pergi belajar. Dia tak tahu bacaan solat, dia pergi belajar. Ini dia yang berkehendak. Tak boleh tu. Tak boleh tu tuan, saya ni dah jongkeh dah, tak boleh nak baca Quran. Tak, belajar. Kan? Jangan malu untuk belajar. Jangan malu untuk kita dapat kemajuan. Umpamanya apa tuan? Umpamanya orang dulu masuk kerja bukan ada SPM pun. Betul tak Ji? Dulu tak ada SPM kan? Lepas tu kerajaan syaratkan untuk kerja di sektor kerajaan untuk adanya SPM. Kalau tak ada SPM tak dapat pension. Umpamanya itulah. Lepas tu bobot orang ambil SPM. Sebab apa? Sebab nak dapatkan jawatan tersebut. Dia dah kerja dengan kerajaan, tapi untuk menetapkan dia dalam sektor kerajaan, dia ambil SPM. Dapatlah dia. Kemudian kerajaan buat lagi, siapa yang dah dapat kerja kerajaan, untuk dia dapat kenaikan pangkat, dia kena ambil peperiksaan. Apa nama tu? PTK kan? Okey, PTK nak naik supaya daripada grade bawah boleh naik satu tangga, boleh naik satu tangga lagi. Orang ambil tuan. Sebab apa? Sebab nak mempertingkatkan kemajuan kerjaya kita. Tak nak duduk situ sampai bila dia nak jadi macam ni, jadi tukang gelek kertas bekso kan. Macam coach kat Padang tuan. Coach kat Padang, ada yang coach bola ni, dia mula dengan kutip bola kan. Kutip bola, tengok macam mana dia berlatih kan. Dia belajar orang putih, ambil lesen kelas A, akhirnya jadi jurulatih bola. Berjaya. Jangan pandang lekeh tuan. Ya, orang kerja lama tak dapat dia 5 tahun bawa Malaysia pergi sampai sukan C pun dapat datuk. Kan susah pun. Ya, tapi mempertingkatkan diri tersebut tadi adalah sebab kita nak. Kan? Mula-mula main bola. Orang main bola ni dia macam dia macam artis lah. Time orang suka lah. Suka. Kan? Dah tak suka, habislah. Kan zaman saya kecil-kecil dulu, apa tu Bebeto, Roberto Carlos, apa semua tu kan. Lepas tu habis. Naiklah Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Sekarang habis. Kan naik orang baru sebab dia ada musim. Jadi mana orang ni? Akhirnya jadi jurulatih. Kan Zinedine Zidane hebat. Sekarang dah jadi jurulatih kelab Real Madrid. Kan tu antaranya lah. Ada juga orang tak pernah main bola pun. Tak pernah main bola. Alex Ferguson, Arsene Wenger bukan pernah main bola tapi hebat. Apabila memegang kelab sama macam kita. Bukan alasan kita untuk kita tak dapat. Kan? Tapi kita kena berusaha. Baru kita akan masuk kepada sya'a tadi, yang berkehendak. Okey, jalan yang lurus yastaqim atau bahasa perkataan qawama, lurus berarti tegak. Maka bila kita dapat, kita hadam betul-betul dan kita pegang betul-betul. Dan akhirnya Allah SWT tutup surah ini dengan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Okey, dan kamu tidak dapat berbuat sekehendak kamu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan sekalian alam. Maka kita ada kehendak, kita nak belajar Quran, kita nak tahu semayang,
kita nak apa lagi? Alim ilmu agama. Maka kita mencari. Kita cari. Maka bila kita cari yang memudahkan ini siapa? Iaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kena ingat. Sebab tu disebut tu tasya'una illa ayyasha Allah. Kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan, ngapa Quran? Ustaz, saya ni mengapa Quran tak apa hafal, Fatihah pun tak hafal. Kan, tak apa. Usaha lagi. Sebab apa? Sebab mungkin kita belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan bererti kita kena putus usaha. Yang penting kita berusaha. Sebab kalau kita putus harapan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menilai iman kita itu singkat. Kan kita beriman pada qada dan qadar. Kan? Belajar sungguh-sungguh ni, pam belajar, bila pergi periksa gagal. Kawan kita yang tak belajar, duk minum kopi kat kedai, masuk periksa, lulus dia. Kan? Kita ni siang malam ni baca buku, buat nota, tak yang gagal. Kan? Maka inilah yang dikatakan Allah nak uji kita. Bagaimana iman kita? Iman kita ni duduk di mana? Kan? Sebab kalau kita fikirkan akan kegagalan, baginda Rasulullah SAW pun menghadapi beberapa kegagalan. Pergi ke Taif, nak dakwah, apa orang Taif buat? Baling batu, lempar tai pada Rasulullah. Kan? Pergi ke Yaman, pergi ke Yaman, dapat perlindungan syurga. Tapi Nabi tak nak. Nabi pergi memilih ke Yasrib, ke Madinatul Munawwarah. Maka bukan Yaman, Habsyah. Nabi pergi ke Habsyah, dapat perlindungan daripada raja, dipanggil Raja An-Najash, Raja Najasyi. Tapi Nabi tak nak. Nabi pilih untuk pergi ke Yasrib, iaitu Madinah. Di Madinah lah baru Nabi berjaya bina negara Islam. Nabi tidak mengambil kegagalan kali pertama, kegagalan kali kedua, untuk dia gagal selama-lamanya. Sama je dengan kita. Mungkin kita gagal waktu muda, belum tentu waktu tua kita gagal. Tapi kalau waktu muda gagal, waktu tua pun gagal, habislah kan? Habislah. Cuma agak sayang, waktu mudanya dia berjaya, tapi di akhir waktunya, waktu tuanya dia gagal. Itu paling malam. Hak yang ini paling malam. Sebab itu kita tak boleh sombong, kita tak boleh riak. Kita tak boleh riak. Dan ni muda-muda dah jadi imam, dan ni muda-muda dah bagi ceramah ke orang. Sebab kita belum tahu pengakhirannya macam mana. Sebab takut-takut orang yang bermula di tengah ni dia yang berjaya. Kita yang bermula cantik di awalnya, tiba-tiba di tengah tersungkur dan menyesal di akhir, di pengakhiran. Itu kita tak nak, wa'udzubillah min zalik. Jadi kita minta, kalau kita tak berjaya waktu muda, biarlah kita berjaya waktu tua. Kalau kata kita berjaya waktu muda, kita mohon supaya berkekalan sampai ke hujung umur kita. Sebab tu saya kata tadi, amat sayang kalau kata kita berjaya waktu muda, bila waktu tua kita jadi teruk. Ini amat sayang. Amat bertuah waktu mudanya teruk, tapi waktu bila di akhir usianya bagus, ini amat bertuah. Sebab tak semua orang dapat demikian. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak? Kita kena minta pada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Kan? Minta. Janganlah malu untuk minta dengan Allah Taala. Paling-paling pun kalau kita tak hafal doa pun, tukar ayat,
Quran tu tukar jadi sikit Ustaz, saya Quran ni hafal Fatihah je. Kan? Doa ialah Fatihah tu pun doa. Kan? Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Tambah Allahumma depan, ya Allah Tuhanku, kepada mula iyyaka na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada mula kami berharap. Allahumma hdinas siratal mustaqim, ya Allah Tuhanku, kau tunjukkan aku jalan yang lurus. Kan? Tak hafal lagi kan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Sambung je. Kan susah. Kan? Ambil pada Fatihah tu kan. Tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah dapat lah. Bismillah, pujian pada Allah SWT. Takkan selawat pun tak boleh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dapat dah. Kan? Kemudian nak apa lagi? Allahumma maliki yaumiddin. Ya Allah yang memiliki hari pengakhiran. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kan? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan? Habis tak tahu. Selalu doa yang ujung tu orang faham, orang tahu kan. Sebab apa? Sebab kalau pergi kenduri, bila imam baca, itu tanda imam dah nak habis doa. Kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan, ujung walhamdulillahirabbil alamin, selesai. Kan? Senang je, tak payah susah-susah. Kan? Minta ampun, tak tahu Ustaz, nak minta ampun, minta ampun. Minta ampun. Rabb wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan? Kalau tak boleh, kan tak boleh doa Melayu. Ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Kan, saya tahu Ustaz, tapi satu je saya tahu yang Imam Al-Ghazali punya. Apa dia? Ilahi lasturil firdaus. Saya baca lah. Tapi kalau jadi imam, orang kata apalah, sengkek botol imam ni. Kan? Kena upgrade sikit lah. Kalau jadi imam, dia upgrade sikit pada orang biasa. Kan? Kalau macam orang biasa je doa, payah lah tuan. Tapi ada satu tompek tu kan, saya tengok ada dua imam dia. Dua-dua imam dia suka doa dalam bahasa Melayu. Dua-dua imam dia suka doa dalam bahasa Melayu. Imam satu, imam dua, dua-dua ni akan doa dalam bahasa Melayu. Kan? Boleh tak Ustaz? Boleh, luar semayang. Jangan dalam semayang dia tukar. Allahu Akbar, dia tukar dengan Allah Akbar. Allah Maha Godang lah, batal semayang. Ya. Tapi luar semayang, tak nak baca yang Arab, baca Melayu pun tak ada masalah. Yang penting dia sampai kepada hati kita. Yang penting tidak merujuk kepada perkara yang bukan-bukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian, maka kita pohonkanlah taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat mengejar jalan yang lurus. Bagaimana kita nak dapat jalan yang lurus? Ialah dengan kita berpegang kepada janji-janji Allah Taala, iaitu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nak datangkan rasa gerun kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita fikirkan apa kita nak jadi hari kiamat. Kat mana kita nak duduk? Bagaimana kita nak menghadapi hari kiamat? Bila kita dapat benda ni semua tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya muliakan, insya-Allah dan sudah pasti balasannya ialah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah SWT yang bersyukur, kita menjadi orang yang beriman dan mendapat pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tergolong daripada siddiqin wasyuhada dan juga wassalihin. Yang baik itu datangnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu tentang kelemahan diri saya sendiri.
Sekali lagi ampunan maaf saya pohonkan andainya ada salah bicara dan tersilap tutur kata. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima jahilna. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.